Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Hari ini ada yang memberikan komen berkaitan dengan JCOM apabila Timbalan Pengarah JCOM tu Datuk Yusof, apa saya tak ingat nama dia, membuat kenyataan tentang Dubai Move, dan hari ini ada seorang pimpinan BN yang menyatakan bahawa JCOM itu perlu di reshuffle ataupun perlu diperkuatkan ataupun perlu di reshuffle, dirombak. Itu kenyataan yang dibuat oleh speaker kerajaan di Johor, iaitu Puan Zakarshi, yang juga merupakan ahli Majlis Tertinggi UMNO. Saya bersetuju dengan kenyataan yang dibuat oleh Puan Zakarshi, dan daripada awal lagi dulu, sebaik saja Dr. Agus dilantik sebagai Ketua Pengarah JCOM pun, saya tertanya-tanya apakah job description, job scope JCOM itu sendiri. Kerana selepas saja Agus dilantik, saya tidak nampak peranan yang efektif. Peranan JCOM itu sendiri saya tidak nampak. Dan kita juga tidak tahu apa tugas utama JCOM. Itu satu kesilapan besar lah yang saya kira yang dibuat oleh kepimpinan JCOM dan juga kerajaan sendiri, kerana tidak memaklumkan kepada rakyat sebenarnya apa peranan JCOM itu. Dan kita tahu JCOM sebelum ini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan baru ini selepas rombakan kabinet, JCOM dilaporkan diletakkan pula di bawah Kementerian Komunikasi, di bawah Fahmi Fadil. Persoalannya dari pada awal Agus dilantik, macam saya katakan tadi, kita tak tahu apakah fungsi utama JCOM itu sendiri, dan bagi saya sudah sampai masanya untuk Menteri Komunikasi membuat rombakan dan juga meng-streamlinekan, fine-tune balik apa sebenarnya fungsi dan tugas JCOM itu sendiri. Sebab macam saya kata tadi, kita tak nampak sebelum ini tugas JCOM. Jadi kita mengharapkan setelah JCOM itu diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi, dan selepas ini mungkin tak lama lagi akan dilantik Ketua Pengarah. Jadi saya harap, kita semua harap JCOM itu dapat memainkan peranan yang lebih berkesan, lebih daripada apa yang kita expect. Sebelum ini kita expectkan bahawa JCOM itu menjadi badan yang mempertahankan kerajaan, badan yang menerangkan kepada rakyat dasar-dasar kerajaan, institusi yang menjawab segala tomahan, segala fitnah, segala hasutan. Di samping itu, kita juga mengharapkan JCOM itu adalah sebuah institusi yang mampu untuk menguasai media, khususnya media sosial yang sekarang ini didominasi oleh pembangkang. Itu yang kita expectkan ataupun yang kita jangkakan. Tetapi segala expectation kita itu meleset, kerana kita tidak nampak apa peranan JCOM itu, apa yang tugas utama dia. Tuan-tuan, tiba-tiba meletup cerita Wahab dan sebagainya. Itulah yang sangat menyedihkan saya sebagai rakyat Malaysia. Kita pelik dan hairan mengapa JCOM itu suatu institusi yang besar, yang ada resources, yang ada facility, yang ada kaki tangan, gagal untuk memainkan peranan untuk menjelaskan dasar-dasar kerajaan, untuk menjawab segala isu-isu tomahan, hasutan, pengkhianatan dan juga pembohongan di dalam media, sama ada media elektronik, media cetak maupun media sosial, lebih-lebih lagi media sosial. Dan pada masa yang sama, kita juga mengharapkan JCOM itu memainkan peranan untuk menyerang balas segala tomahan, segala pembohongan, segala penipuan, segala hasutan yang dihamburkan ataupun yang dilontarkan oleh pembangkang kepada kerajaan. Namun bagi saya lah, secara jujur saya kata, saya nak bagi 15% pun saya rasa tak dapat saya nak bagi, sebab saya tak tahu. Kita tak tahu apa tugas dan peranan dia. Nak bagi 15% pun kita rasa macam
terlampau tinggi. Sebab apa? Kita tak tahu apa tugas dia, apa matlamat dia dan sebagainya. Jadi cadangan saya kepada menteri, yang pertama, nyatakan apakah peranan JCOM, streamlinekan, fine-tunekan balik apa peranan JCOM, apa job scope-nya, dan pada masa yang sama selepas itu streamlinekan sistem yang ada dalam JCOM itu sendiri, strukturnya perlu diperbetulkan, sistemnya perlu dibetulkan, dan yang ketiganya perlu mencari seorang yang betul-betul mampu untuk drive, mampu untuk memandu JCOM itu. Kerana kalau dipilih orang-orang yang tidak competent, tidak committed, tidak boleh berperanan memandu JCOM itu sendiri, kita akan mengulangi kesilapan yang lalu. Sebab itu sebenarnya saya tidak nampak kejayaan pengarah JCOM, timbalan pengarah JCOM yang ada ni, sama ada Agus ke Ismail ke. Saya kira perlu cari orang lain yang lebih berdedikasi, yang lebih muda, yang lebih berketerampilan, lebih kompeten, kerana ini adalah satu institusi yang penting, yang saya kira mampu untuk memainkan peranan, menguatkan kerajaan, dan juga mampu untuk menyalurkan informasi-informasi kepada rakyat. Jadi itu komen saya. Harap sesahabat yang ada link dengan Fahmi boleh salurkan maklumat ini kepada Fahmi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.